Jadi hari ini musannif rahimahullahu ta'ala nak menyatakan kepada kita apakah yang dimaksudkan dengan agama. Apa itu agama? Bermula agama ataupun ugama itu ialah ibarat. Waalaikumsalam. Bermula agama itu ialah ibarat, yakni satu tuturan dan cakapan daripada sekumpulan dan perhimpunan undang-undang yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ringkasnya bila disebut agama ini bermaksud peraturan-peraturan, undang-undang, batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah wajib kita mengenal siapakah Allah Taala yang menentukan, yang menetapkan undang-undang itu, peraturan-peraturan. Siapa dia Allah tu? Empunya undang-undang tu. Dan seperti mana yang kita imani, tiada Tuhan kecuali Allah. Kita yakin bahawasanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Maha suci Allah dari sebarang sifat kekurangan, kelemahan. Yang mana Allah Ta'ala itu memiliki ilmu yang maha meliputi tentang segala perkara yang telah berlaku, yang sedang berlaku dan yang lagi akan datang berlaku. Kita imani perkara itu. Nak bandingkan dengan diri kita, nak bandingkan dengan ilmu pengetahuan kita, yang mana ilmu pemikiran kita ini pun diberi pinjam oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba yang kenal, hamba yang menyedari dan meyakini bahawasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha mengetahui tentang segala sesuatu perkara, dan Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha baik, yang maha sempurna, yang penuh kasih sayang. Maka mereka akan senantiasa berlapang dada. Hamba-hamba yang mengenal Allah, yang beriman kepada, sentiasa berlapang dada menerima, mematuhi, mentaati apa sahaja undang-undang yang datang daripada Allah. Sebab tu pentingnya, wajibnya kita mengenal Tuhan tu. Daripada mengenal Allah Ta'ala itulah yang akan menimbulkan dalam hati hamba tadi perasaan hormat, takut, risau, bimbang, gerun, malu terhadap Allah. Jadi apabila perasaan-perasaan yang demikian ada di dalam hati kita hamba, asbab daripada mengenal Allah Ta'ala, itu yang akan menjadikan hamba itu hamba yang senantiasa taat dan patuh kepada Allah. Dia tak berani nak mempersoalkan, tak berani nak mempertikaikan, tak berani nak membangkang ataupun memberi pandangan kepada apa yang telah diputuskan oleh Allah. Sebaliknya hamba yang tidak mengenal Allah, yang tidak ada rasa gerun terhadap Allah, mereka akan berani mempersoalkan, mempertikaikan undang-undang yang datang daripada Allah, bahkan memperlekehkan, bahkan mengejek-ngejek, bahkan merendah-rendahkan. Ada hamba yang sedemikian. Mereka merasakan pandangan dan pendapat mereka lebih tepat daripada apa yang telah diputuskan oleh Allah. Jadi demikian seolah-olah mereka merasakan diri mereka lebih benar daripada Allah. Ini yang kita takut. Sombong dengan Allah ni kufur, na'udzubillah. Kita sombong sesama kita pun dosa besar dah. Apatah lagi kita merasa lebih sempurna daripada Allah. Na'udzubillah min zalik. Jadi ringkasnya, bila sebut agama, perhimpunan undang-undang yang datang daripada Allah. Ke atas Rasulnya. Jadi ada undang-undang tadi, peraturan-peraturan tadi tu yang Allah putuskan, yang Allah perintahkan ke atas Rasulnya tadi, supaya menyampaikan akan undang-undang tadi kepada umat manusia. Itulah Rasul. Selain daripada Allah mewahyukan,
hukum hakam dan sesuatu perkara kepada mereka untuk diamalkan oleh mereka. Selain daripada itu, Allah memerintahkan supaya mereka menyebarkan, mengajak, memberitahu kepada umat yang lain. Itu Rasul, berbeza dengan Nabi. Nabi, Allah SWT memerintahkan ataupun mewahyukan hukum-hukum yang tertentu untuk amalan mereka sendiri, bukan untuk disebarkan. Adapun Rasul, Allah Ta'ala memerintahkan ataupun mengamanahkan sesuatu perkara agar dihebahkan, disampaikan, disebarkan kepada umat. Contoh macam di sini agama, Allah Ta'ala mewahyukan agama ni kepada Rasul, dan Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasul tadi menyebarkan agama ni, memberitahu kepada sekalian umat bahawasanya Allah Ta'ala telah menetapkan atas dunia ni begini dan begitu. Ni boleh buat, yang tu tak boleh buat, yang ni mesti buat, yang ni harus buat, yang ni sunat buat, yang ni haram buat. Undang-undang lah, sempadan-sempadan. Kerana matlamat kita, tujuan kita hidup ni adalah untuk apa? Ibadat. Ibadat ni nombor satu, mesti selalu ada dalam hati dan fikiran kita. Aku hidup kerana ibadat. Aku hidup ni kerana ibadat. Adapun mencari kesenangan, kemewahan, keseronokan, ini sampingan, ini sambilan. Ibaratnya macam handphone ni, matlamat utama handphone ni diciptakan adalah untuk perhubungan, kan? Nak tanya khabar ataupun nak menyampaikan berita-berita tu. Tapi di samping tu, handphone ni dia ada siapkan dengan hiburan dalam. Ada game, ada TikTok, ada macam-macam lah. Maka kalau seandainya kita menggunakan handphone ni tadi dengan sebab kita berseronok dengan hiburan yang ada dalam ni, sehingga hingga ada panggilan yang masuk kita tak layan, maknanya kita dah salah guna, matlamat kita dah lari. Sibuk main TikTok contohnya, ada orang call kita buat tak tahu je, kita buat tak peduli, kita cancel, tak nak ganggu, kita sedang berseronok dengan main game dan sebagainya. Jadi kita dah, handphone kita ni dah rosak dah, maksudnya dah rosak, cara penggunaan dia dah rosak, sebab matlamat yang utama tadi kita dah abaikan. Begitulah juga kehidupan kita, yang mana matlamat hidup kita ni mengabdikan diri kepada Allah, yakni mematuhi, mentaati, menurut apa undang-undang Allah tadi. Kalau Allah suruh wajib, kita kena buat. Kalau Allah larang haram, kita kena tinggalkan, dan seterusnya. Tiba-tiba dengan sebab kita ni berseronok, mengambil keseronokan yang Allah siapkan atas dunia ni tadi, yang kata sambilan, sampingan tadi, seronok dengan harta, dengan kekayaan, dengan hobi, dengan macam-macam lah, sehingga matlamat utama tadi yang Allah perintah kita abaikan. Nampak tak? Jadi di sini hidup kita sebenarnya dah rosak. Hidup kita dah rosak sebenarnya. Kalau begitulah, maksudnya kalau begitulah cara hidup kita atas dunia, semata-mata berhibur dengan hiburan yang Allah siapkan atas dunia ni, dengan pangkat, jawatan, kesenangan, kemewahan dan macam-macam lagi, sehingga apa yang Allah suruh tadi, matlamat utama mengabdikan diri tadi, kita abaikan. Sebenarnya ketahuilah hidup kita sudah rosak. Hidup kita dah rosak lah. Kita kena sedar, kena tahu, dan kena baiki. Kalau kita meneruskan kehidupan yang rosak macam ni, wal'iyadzabillah min tadi, nanti akibat daripada tu nanti kita akan mendapat azab daripada Allah. Bukan salah nak main game tu, bukan salah nak main TikTok tu, bukan. Tapi kalau disebabkan benda tu panggilan yang masuk, kita tak nak jawab, itu salah. Bukan salah mencari harta, bukan salah mencari kekayaan, bukan salah nak mencari kehidupan atas dunia ni. Tapi kalau panggilan Allah, perintah Allah kita abaikan, ini salah kita. Ni yang kita nak kena atur balik, repair balik. Sementara ada masa waktu ni, baiki balik. Mustahil kita tak ada silap. Semua kita ada kelemahan. Tapi Allah sangat-sangat redha dan kasih kepada hamba yang menyedari kesilapan dirinya dan berusaha untuk memperbaiki. Dah memang lumrah kita manusia dah, dilekakan, dilupakan, sebab dalam diri kita ada hawa nafsu dan syaitan yang cuba memalingkan matlamat hidup kita yang asal kepada yang lain, melupakan kita. Sebab tu nanti bila sampainya ajal kita, bila datangnya ajal, kita akan ingat balik matlamat hidup kita. Bila datangnya kematian tu, kita akan baru sedar balik matlamat hidup kita beribadah. Tapi dah terlambat, maksudnya, kerana kita dah dipermain-mainkan oleh nafsu dan syaitan yang mengajak kita supaya berseronok tanpa mengingat asal usul matlamat kita dihidupkan oleh Allah. Oleh yang demikian, mana-mana hamba yang Allah Ta'ala kasih
yang Allah sayang, yang Allah nak selamatkan mereka, Allah akan pilih mereka duduk di dalam majlis-majlis ilmu, kerana daripada situlah sebenarnya teguran dan nasihat daripada Allah yang nak menyedarkan kita semua ni. Ini faedah dan kelebihan duduk dalam majlis ilmu. Walaupun pada zahir nampak saya yang membaca, saya yang bercakap, hakikatnya sebenarnya benda ni Allah yang nak menyampaikan pada telinga dan hati-hati kita semua, sebagai tanda sayang Allah. Maknanya Allah masih peduli dengan kita. Kita tak nak menjadi hamba yang tidak dipedulikan langsung oleh Allah, sehingga tidak ada sampai satu pun nasihat pada telinga dan hati kita. Wal'iyadzabillah min dzalik. Jadi kita kena syukur sangat-sangat. Nikmat menuntut ilmu ni masya-Allah besar sangat-sangat. Kalau kita contohnya pangkat kita di sini manager dan sebagainya, nikmat menuntut ilmu tu lebih dahsyat besar, lebih daripada tu lagi. Jadi kita kena melahirkan rasa ya Allah syukurnya lah, kena rasa seronok Allah pilih kita. Walaupun kita bukan orang baik, memang kita takkan baik sampai bila-bila. Kita takkan sempurna. Cuma kita kena terima, mengaku kelemahan kita, yang kita ni banyak dosa, banyak salah, banyak maksiat, lupa, leka dan sebagainya, dan ada usaha nak baiki. Allah redha hamba yang macam tu daripada yang membuat taat tapi merasa sombong dalam hati. Tanda Allah sayang kita. Nabi kata, pernah satu ketika Nabi SAW bersabda pada sahabat, adakah kamu nak aku tunjukkan wajah-wajah orang, wajah-wajah manusia yang Allah Ta'ala akan selamatkan daripada dibakar oleh api neraka besok? Nabi bertanya kepada sahabat, adakah kamu nak aku tunjukkan muka-muka orang yang Allah nak selamatkan daripada dibakar oleh api neraka? Lalu sahabat kata, nak, bahkan ya Rasulullah. Siapa mereka? Jadi ringkasnya Nabi kata, lihatlah wajah-wajah orang yang menuntut ilmu. Lihatlah wajah-wajah orang yang menuntut ilmu, mana orang yang ikhlas menuntut ilmu. Tengoklah wajah-wajah mereka, itulah wajah-wajah yang akan diselamatkan oleh Allah. Nampak tak? Jadi kita, mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan itu. Sebab itu kita baiki, betulkan niat kita. Niat sangat penting. Apa yang kita buat ni, kita akan, makna tu bergantung kepada niat kita. Kalau kita niat nak belajar, nak baiki, insya-Allah Allah akan bantu kita baiki diri kita. Kalau kita duduk dalam mana-mana majlis ilmu, niat kita sekadar nak tahu, nak faham, nak dengar, itu sahaja, Allah takkan tolong kita untuk mengubah diri kita kepada yang lebih baik. Sebab tu innamal a'malu binniyat. Niat tu sangat penting, sangat penting. Baiki, insya-Allah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Jangan. Rahmat Allah maha luas daripada dosa dan maksiat yang kita buat. Baik. Tu undang-undang tadi, supaya kita umat ni dapat mengamalkan undang-undang tadi yang akan menjamin keselamatan kita di dunia dan di hari kiamat. Kalau kita betul-betul mengamalkan Islam ni, undang-undang tadi dalam diri kita, kita akan menjadi orang yang tenang sebenarnya. Kita akan menjadi orang yang bahagia sebenarnya. Contoh di dalam agama Islam mengajak kita supaya jangan berdengki dengan nikmat orang lain. Kita takkan sakit hati bila kita tengok kawan-kawan kita lebih mewah daripada kita. Kita takkan sakit hati, sebab kita redha dengan rezeki yang Allah bagi. Makna Allah maha adil dalam memberi rezeki. Itu kelebihan dia. Makna yang aku punya takkan pergi kepada orang lain, orang lain punya takkan pergi kepada aku. Allah Ta'ala dah bagi. Jadi senang tak? Tenang tak hidup kita? Tenanglah. Walaupun kita tak kaya contohnya, tapi kita akan tenang. Kita tak sakit hati melihat kelebihan yang orang lain dapat, sebab dalam hati kita mengamalkan apa yang diperintah oleh Allah, redha tadi tu, dan bersangka baik contohnya. Tapi bila kita tak nak ambil undang-undang yang Allah perintahkan, kita pakaikan dalam hati kita, ini jadi masalah. Sekaya apa pun, sehebat apa pun, percayalah kita takkan tenang sampai bila-bila. Tu kita tak pelik dengar orang yang diberi kemewahan, keluasan harta benda, bunuh diri dan sebagainya. Kenapa jadi macam tu? Kenapa padahal dekat pada dia tu ada segala-galanya, pangkat, jawatan, semua ada, tapi kenapa sampai ambil keputusan begitu? Menunjukkan hati dia tu ada masalah. Hati dia ada masalah. Jadi hakikat ketenangan tu sebenarnya pada hati yang baik, hati yang bersih. Kaya ke, miskin ke, berpangkat ke, tidak, tapi kalau hatinya baik, dia akan bahagia, insya-Allah. Dia akan bahagia. Jadi faham dah kita bahawa sebenarnya yang disebutkan agama itu adalah undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang datang daripada Allah kepada Rasul untuk disebarkan kepada umat manusia. Atau dikatakan agama itu ialah terkena kepada segala undang-undang yang datang daripada Allah kepada Rasul-Rasulnya, kemudian menyampaikan mereka itu akan segala umat.
Iaitulah perkara ataupun undang-undang yang datang daripada Allah, dinamakan agama Islam. Tu dinamakan agama Islam. Jadi mana nak ambil undang-undang ni? Daripada Al-Quran dan hadis. Daripada Quran dan hadis ini secara yang khusus ni lah, Quran dan hadis. Undang-undang tadi tu yang dikatakan agama tu, sumbernya mana? Daripada Quran dan hadis lah. Iaitulah yang dinamakan agama Islam. Faham dah? Jadi bila kita dengar lepas ni, kita dengar perkataan agama Islam ataupun agama, faham dah? Bila sebut agama, tak pergi dah ke tempat lain melainkan undang-undang ataupun peraturan daripada Allah. Banyak peraturan bercakap. Islam ni dia jaga kita semua je. Daripada sebesar-besar perkara sampai sekecil-kecil yang zahir dan yang batin dijaga oleh Islam tadi tu. Ada undang-undang dia. Walaupun kita ada mata, ada undang-undang. Walaupun kita ada mulut, ada undang-undang mulut. Ada undang-undang telinga. Bukan bermaksud bila kita ada telinga kita bebas untuk mendengar semua benda dah. Ada benda yang Allah halang daripada dengar, jangan dengar. Ada benda yang Allah halang daripada cakap, jangan cakap benda macam tu. Jangan tengok benda macam tu. Jangan pergi ke situ, jangan melangkah ke situ. Atau yang kata undang-undang tadi daripada siapa? Allah yang Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita dan apa yang memberi mudarat untuk kita. Sebab tu kita kena terima, kena yakin, percaya Allah lah yang sangat-sangat, yang terlebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Jadi Allah yang menjadikan kita, Allah yang tahu kelebihan dan kelemahan kita. Maka Allah Ta'ala sendiri yang menetapkan undang-undang tadi supaya kita selamat. Ni macam komputer dan alat-alat elektronik ni, dia ada undang-undang dia supaya kita dapat gunakan dia dengan selamat. Tapi kalau kita buang buku undang-undang tu, kita buat undang-undang kita sendiri, Jahannam lah jawabnya. Boleh guna tapi akan Jahannam, akan rosak lah, sebab tak ikut undang-undang yang dibuat oleh pengeluar tadi. Sebab dia yang tahu kelemahan benda ni. Apa kelemahan ni? Dia yang tahu, kita tak tahu, kita pengguna. Dia yang terlebih tahu sebab dia yang buat. Mana siapa yang terlebih tahu tentang kita? Allah. Jadi Allah membuat undang-undang supaya kita selamat dunia dan akhirat. Jadi orang yang mengambil undang-undang, yang mentaati, yang mengikut, dia akan selamat. Tapi kalau kita buang undang-undang tadi, kita buat undang-undang kita sendiri, tunggulah kebinasaan dia. Tunggu kebinasaan dia, tunggu kerosakan dia. Itu perumpamaan yang mudah kita nak faham. Kita ni yang diciptakan oleh Allah, Allah yang menciptakan kita. Allah yang menjadikan syaitan, Allah yang menjadikan nafsu, Allah yang menjadikan buruk baik. Jadi dia yang terlebih mengetahui tentang segala-galanya. Maka Allah Ta'ala persiapkan undang-undang tadi supaya kita terjaga, selamat. Selamat, hidup dunia selamat, balik akhirat pun selamat. Tapi kalau kita abaikan, kita akan bertemu dengan kebinasaan, kecelakaan. Cuma lambat ataupun cepat lah. Lambat ataupun cepat, pasti Allah tidak mungkir janji. Benda yang baik-baik yang Allah janjikan pun Allah akan tunaikan. Kalau Allah janji dengan azab siksaan pun Allah akan tunaikan juga. Iaitulah dinamakan agama Islam. Habis dah. Dan undang-undang, dan orang-orang, orang ni manusia lah, bukan orang-orang kat tengah sawah. Tengah sawah tu pun orang-orang kat tu hujan panas gitu, orang-orang. Itu orang-orang, bukan yang dalam sawah tu. Ni kita manusia maknanya. Dan orang-orang yang mengikut undang-undang itu, makna siapa-siapa saja orang, manusia ni, tak kira laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, bila dia ikut undang-undang tadi, peraturan-peraturan tadi, macam mana nak ikut? Kita kena tahu lah. Mana nak tahu? Belajar. Sebab tu di antara niat kita belajar ni, sebab kita nak tahu apakah undang-undang Allah atas diri kita. Apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang, apa yang Allah bagi, apa yang Allah tak bagi. Jadi bila kita belajar, kita akan tahu benda tu. Oh, yang ni yang Allah suruh, yang ni yang tak boleh, ini boleh. Kalau kita tak belajar, kita tak akan tahu, ataupun kita hanya tahu 2-3 perkara sahaja. Banyak lagi undang-undang Allah yang kita tak tahu. Jadi niat kita belajar ni nak mengetahui hukum hakam Allah supaya kita nak ikut, nak usaha ikut. Yang baik nak usaha ikut, yang Allah larang nak usaha tinggalkan. Walaupun tak boleh tinggalkan semua, tapi ada usaha meninggalkan tu. Allah pandang usaha kita. Sesungguh mana dia berusaha meninggalkan benda-benda yang tak baik pada diri. Sehebat mana, sekuat mana dia berusaha tu. Allah pandang usaha kita. Allah pandang. Sebab jadi kita ni dinilai daripada usaha. Kadang-kadang orang tu tak jadi baik lagi, tapi usaha dia
Dia tak pernah mengalah, dengan hati yang penuh harap dengan Allah, bergantung hati dengan Allah, tak berasa hebat, tak berasa mulia, hatinya bergantung kepada Allah. Cuma belum sampai waktu dia mendapat pertolongan Allah, maka dia zahirnya nampak macam dia orang yang tak baik, tapi hakikatnya di sisi Allah dia hamba yang sedang bersungguh-sungguh. Berbandingan kita, berbandingkan saya contohnya, yang zahirnya nampak macam dah bagus, sebenarnya hati saya dengan sombong, dengan lupakan Allah, berasa hebat. Makna saya tidak akan diredai oleh Allah kalau begitu, walaupun zahirnya nampak dah mentaati perintah Allah. Sebaliknya Allah lebih kasih hambanya yang masih duduk dalam dosa tadi, tapi sedar siapa diri dia dan harap kepada Allah, berbanding dengan kita yang dah semayang contohnya tapi berasa sombong dalam hati. Sebab tu usaha tu penting. Jangan putus asa. Wajib bersangka baik dengan Allah. Wajib sangka baik dengan Allah. Wajib sangka baik dengan Allah, dan wajib sangka baik sesama kita. Jangan mudah menjatuhkan hukum apabila kita tengok zahir orang tu begitu dan begini, terus kita mengatakan dia orang jahat, dia orang fasik, dia orang, kita tak tahu. Bahaya. Takut-takut kena yang macam tadi tu. Memang zahirnya nampak macam dia tu pendosa, tapi hakikat diri dia tu pendosa yang sedang berusaha bersungguh-sungguh. Kita tak tahu. Kita tak tahu hati orang. Ya, itulah dinamakan. Jadi orang-orang yang mengamalkan, mengikut undang-undang tadi itu di dalam hidup dia ambil undang-undang tadi, dia belajar, dia tahu, dia faham, dan dia cuba amalkan, dia cuba pakaikan, dia cuba ikut undang-undang tadi, dinamakan muslim. Itu sebab tu panggil muslim. Muslim ni orang yang menggunakan undang-undang tadi dalam kehidupan dia. Itu panggil muslim. Muslim bermaksud orang yang menggunakan undang-undang tadi di dalam kehidupan dia. Sebab tu kita ni dipanggil muslim. Maka tu berusahalah untuk menyempurnakan diri kita sebagai seorang muslim. Berusaha untuk menjadi muslim yang sempurna, maksudnya segala undang-undang Allah tadi gunakan sekaliannya, taati semuanya, bukan sebahagian, supaya kita menjadi muslim yang sempurna di sisi Allah. Kalau dekat dunia ni pun kita nak sempurna, lebih-lebih lagi kita nak balik ke negeri yang kekal abadi, yang selama-lamanya, hakikat kehidupan yang sebenar-benarnya besok selepas mati. Kalau kehidupan yang sementara ni pun kita perlukan kesempurnaan, lebih-lebih lagi kehidupan yang bersifat kekal, lebih-lebih lagi kita nak sempurna. Jadi mana tempat kita nak usaha supaya mendapat kesempurnaan nanti di hari kiamat? Tempatnya di sini. Di sinilah masanya. Sekali ni saja Allah bagi peluang untuk kita berusaha menjadi muslim yang sempurna. Belajar, fahamkan dan amalkan semua. Kerana Allah memerintahkan kepada kita supaya mengikut, membuat segala yang disuruh, bukan membuat separuh yang disuruh, dan meninggalkan segala yang dilarang, bukan meninggalkan separuh yang dilarang. Jadi kita semak balik, kita tengok balik, kita tahulah diri kita tuan rumah dia tahu apa barang yang ada dalam rumah dia, orang lain tak tahu. Jadi kita tahu apa benda yang kita tak buat lagi, apa benda yang kita dah buat, dan apa lagi yang Allah suruh yang kita belum buat. Apa yang Allah suruh tinggal, kita dah tinggalkan, dan apa lagi benda yang Allah larang kita masih buat lagi dan kita belum tinggalkan lagi. Maka kita muhasabahlah diri kita, perbaikilah, baiki. Itu tugasan kita. Di samping kita mengecapi keseronokan yang Allah persiapkan tadi sebagai sampingan hidup kita atas dunia tadi, sambil-sambil kita nak cari harta, jawatan, kesenangan, keselesaan, itu tugasan kita. Jangan lupa matlamat yang nombor 1 tadi, pengabdian diri kepada Allah. Nak kaya lah, nak mewah lah, tapi tetap lagi dia tidak meninggalkan matlamat dia hidup tu. Kenapa dia dihidupkan? Kenapa kita dijadikan oleh Allah? Jangan sampai mencari kesenangan, kemewahan, keseronokan yang lupakan matlamat kita dihidupkan oleh Allah. Itu salah, itu bahaya. Itu kehidupan yang dah rosak. Kita kena baiki cepat-cepat sebelum kita dijemput kembali oleh Allah. Baik, iaitulah dinamakan muslim, yakni orang yang beragama Islam. Orang yang beragama Islam, mana orang yang ada pada dirinya undang-undang Allah, cara dia bercakap dan sebagainya. Maka nyatalah daripada takrif itu, nyatalah, teranglah daripada keterangan itu. Takrif itu mana keterangan itu, bahawa yang disebutkan agama itu ialah
kena kepada undang-undang Allah Ta'ala yang dihantarkan akan dia dengan melalui Rasul-Rasulnya daripada yang bersangkutan dengan akidah. Apa maksud akidah? Pegangan dan kepercayaan dalam hati. Maknanya kita hidup ni, kita tak boleh nak percaya sebarang, tak boleh. Nak meletakkan kepercayaan kita masing-masing. Saya dengan kepercayaan saya, yang lain-lain dengan kepercayaan masing-masing ikut suka, tak boleh. Kerana ada undang-undang kepercayaan. Bagaimana nak meletakkan kepercayaan yang benar, yang betul terhadap Allah? Macam mana undang-undang ni? Pegangan dalam hati terhadap Allah, terhadap Rasul, terhadap Al-Quran, hari kiamat dan sebagainya. Bagaimana undang-undang? Kerana akidah ni, pegangan dalam hati ni ada undang-undang dia. Di mana kita nak tahu undang-undang akidah tadi? Ada disebut dalam buku ataupun dalam kitab akidah lah. Ni yang kita sedang ngaji ni. Ni yang kita sedang belajar ni. Ni undang-undang akidah lah ni. Lagi akan datang lah. Ini baru dia punya intro baru. Takkan tiba-tiba nak chorus saja. Nak goreng dulu. Tiba-tiba menjerit aja. Tiba-tibanya menjerit. Ada layan dulu. Ada dia punya intro dulu. Sampai 4 chorus baru chorus. Tiba-tiba nak chorus. Kata lagu apa kejadah lagu. Ni intro ni. Jadi mana kita nak tahu undang-undang tadi, akidah tadi? Ada dalam kitab akidah lah. Ni kitab. InsyaAllah kita azam nak belajar sampai habis. Sampai habis kita nak belajar, insya-Allah. Azam. Azam, tekad, aku nak belajar bab akidah ni, aku nak tahu. Sebab apa akibatnya? Kalau kita tak tahu undang-undang akidah ni, apa akibatnya? Barangkali dalam hati kita ada melanggar undang-undang akidah. Yang mana akibat dia bukan kecil. Akibat bila langgar undang-undang akidah ni, akibat dia jadi kufur, jadi kafir, jadi murtad. Kalau undang-undang solat, kalau kita tak tahu, kita langgar, membatalkan sembahyang, batal solat. Orang suruh solat menghadap kiblat, kita solat belakang ke kiblat, batal lah solat kita. Tapi kalau undang-undang akidah ni kita langgar, ini bukan membatalkan solat, membatalkan iman dan Islam kita. Na'udzubillah. Makna murtad lah, jadi kufur, jadi kafir lah. Walaupun dia orang Melayu, walaupun dia orang Arab sekalipun, bila dalam hatinya melanggar undang-undang akidah. Contohlah, dia beriktikad yang Allah ni tidak begitu sempurna. Contoh, pegangan dia macam tu, Allah ni tak begitu sempurna, ataupun Allah ni tak bijak, tak berapa nak bijak Allah, ada lemahan juga. Maknanya dia telah melanggar undang-undang pegangan dalam hati. Akibat dia apa? Murtad. Murtad ni tak payah isi borang, tak payah nak pergi jabatan, nak mohon jadi murtad, tak payah. Cukup dengan pegangan yang salah, akidah yang salah terhadap Allah, murtad lah secara tidak berdaftar. Na'udzubillah. Apa jadi bila dah murtad? Allah hapuskan segala pahala amal kebajikan dan takkan dikembalikan sampai bila-bila. Bayangkan kalau dalam keadaan dia murtad tadi tu, nyawanya diambil oleh Allah. Matilah dalam keadaan, na'udzubillah, kekal dalam neraka selama-lamanya. Itu janji Allah. Orang yang mati dalam keadaan murtad, mati dalam keadaan syirik, kekal dalam neraka, walaupun dia berasal daripada orang Islam. Na'udzubillah. Jadi kita kena ada perasaan takut rosak akidah. Perasaan takut rosak akidah ni yang akan mendorong kita nak ambil tahu. Macam orang tu takut dia melanggar undang-undang jalan raya, akan mendorong dia nak ambil tahu kat mana boleh potong, kat mana kena berhenti, kat mana tak boleh lalu. Dia nak ambil tahu. Sebab apa? Takut nanti terlanggar, nanti kena zaman. Macam itulah juga orang yang takut akidahnya rosak, salah, dia akan ambil tahu. Aku nak belajar, aku nak tahu, supaya aku boleh pastikan pegangan dalam hati aku sentiasa betul. Sebab ini kalau langgar, bahaya. Tapi kalau dalam hati kita tak ada perasaan takut tadi, kita akan buat tak peduli lah. Asalkan boleh buat motor kita, asalkan boleh berjalan, ada sampai. Langgar tak langgar, tunggulah nanti saman dia sampai. Tak apalah, saman boleh bayar lagi, boleh buat rayuan. Ini tak boleh nak rayu-rayu dah, tak boleh dah. Alhamdulillah. Jadi kena ada perasaan risau, rosak akidah. Jadi aku nak belajar lah, aku nak tahulah apa undang-undang. Kepercayaan, pegangan dan kefahaman yang macam mana kalau ada dalam hati, jadi kufur. Apa dia? InsyaAllah akan sampai.
akan sampai tempat dia nanti, insya-Allah. Situ nanti kita boleh semak balik, tengok balik. Kalau betul, kalau kita belajar bab akidah ni, selama ni memang dalam hati kita pegang macam tu, mujurlah, baguslah, alhamdulillah lah. Tapi kalau kita belajar, contohnya terjumpa kesilapan kita, astagfirullah, kita boleh taubat, mana sempat lagi nak kembali bertaubat kepada Allah. Kalau kita belajar, baca-baca contohnya, makna selama ni memang aku percaya dan pegang macam ni, tak apa, alhamdulillah lah, baguslah. Tapi anda kata jumpa kesilapan, baiki daripada kita tak ambil tahu, syok sendiri je, rupa-rupa macam-macam undang-undang akidah yang kita langgar. Ini bahaya, ini bahaya, ini sangat-sangat bahaya. Jadi undang-undang akidah, akidah ni ada peraturan, tak boleh nak meletakkan kepercayaan sebarangan kepada Allah. Aku percaya Allah begini, aku percaya yang Tuhan tu ada tangan, yang dia pula dia percaya Tuhan tu ada tubuh. Tak boleh. Dia ada undang-undang yang Nabi bawa tadi. Kan Nabi bawa tadi peraturan tu. Jadi kita kena ambil tahu lah. Dan dengan ibadat, ibadat pun ada undang-undang ibadat. Nak semayang ada undang-undang, nak puasa ada undang-undang, nak haji umrah ada undang-undang, nak zakat ada undang-undang, macam-macam ada, nak berniaga ada undang-undang. Jadi kena ambil tahu undang-undang ibadat tadi, supaya dapat kita menunaikan, melaksanakan ibadat dalam keadaan mematuhi undang dan harap-harap Allah terima. Tapi kalau kita buat langgar undang-undang nak Allah terima, ni masalah. Kita solat tapi langgar undang-undang solat, nak Allah terima solat kita yang langgar undang-undang tadi. Pada adatnya mustahil lah Allah nak terima. Allah suruh solat dalam keadaan suci, kita solat dalam keadaan berhadas, lepas tu nak Allah terima juga, mustahil pada adatnya Allah nak terima. Sebab buat salah, tak ikut undang-undang. Basuh muka dulu, basuh kaki dulu. Orang solat Zuhur masuk waktu, itu 9 pagi solat Zuhur dah. Buat undang-undang sendiri tak boleh. Jadi kena belajar fardu ain lah. Jadi akidah tadi fardu ain ni kitab yang kita ngaji ni, baca ni kitab fardu ain ni, wajib belajar ni bukan sunat. Bukan kata belajar tak apa, tak belajar pun tak ada masalah. Tak belajar ilmu akidah ni haram, dosa tak belajar. Sebab ilmu fardu ain, benda wajib bila tinggalkan jadi haram. Belajar fardu ain, belajar tauhid wajib, bila kita tinggalkan jatuh haram lah. Jadi bila kita belajar, maknanya kita sedang membuat benda wajib. Wajib ni pahalanya banyak. Semayang lah, contoh sekarang ada kawan kita, dia sedang semayang sunat, dalam masa 1 jam ni dia boleh semayang 1000 rakaat contoh. Tak boleh nak bandingkan dengan pahala yang kalian yang kita sedang buat ni. Pahala melakukan amal yang wajib itu terlebih besar daripada pahala sembahyang sunat 1000 rakaat. Siapa sini mampu nak sembahyang sunat 1000 rakaat? Tarawih pun letak lutut kita dah. AJK pengurusi masjid panggil hafiz Quran jadi imam, dia lagi tempat lain. Tak sanggup, dia kata bukan main lama lagi berdiri dah, yang kau panggil buat apa? Baru orang tengok kita hebat sikit. Tu masalah nak orang tengok. Baik, jadi ada undang-undang dia. Belajar ngaji dalam fiqh ni, ibadat ni dalam fiqh lah. Undang-undang basuh najis, undang-undang basuh pakaian, undang-undang macam-macam lah undang-undang. Ambil wuduk, undang-undang solat, undang-undang macam-macam, undang-undang nikah kahwin, semua ada. Dan muamalat, muamalat perhubungan kita sesama manusia, ada undang-undang ni. Tak boleh mentang-mentang saya ketua dekat sini, saya boleh berurusan ikut suka hati saya dengan orang bawah-bawah. Tak boleh, ada undang-undang dia. Walaupun dia raja, ada undang-undang dia, Allah tetapkan ke atas diri dia. Walaupun dia raja, dia tak boleh buat sembarangan dengan orang bawah-bawah. Dia tak boleh menzolimi contoh, dia tak boleh menipu contoh. Itu undang-undang Allah. Walaupun kita suami contohnya, ada kuasa veto contohnya, tapi tak boleh buat sembarangan. Ada undang-undang Allah atas diri kita sebagai suami. Ada benda yang kita boleh buat, ada benda yang kita tak boleh nak buat. Allah yang perintahkan benda tu. Dan sebagainya, banyak lah. Banyak. Jadi banyak kita nak kena belajar sebenarnya.
bermula undang-undang Allah Ta'ala 5 perkara, iaitu wajib. Yang pertama, nama undang-undang tu jenis, undang-undang tu jenis wajib. Wajib ni maksudnya secara ringkaslah perkara yang mesti, makna Allah perintah, Tuhan kita ni yang menghidupkan kita, yang memberi rezeki, yang tolong kita hari ni buat kerja, kita boleh kerja hari ni, boleh bergerak diam hari ni. Allah itulah, Tuhan itulah yang sedang menolong, membantu kita. Maka dia yang mewajibkan kita, memestikan kita ni membuat sesuatu, contohnya solat, contohnya. Tu wajib. Tak ada toleransi, tak pilih bulu, tak kira dia siapa. Bila Allah kata wajib, dia kena buat kok mana-mana pun. Wajib memberikan masa untuk menunaikan perkara yang wajib. Ada 2 kali wajib situ. Wajib memberikan waktu untuk menunaikan perkara wajib, bukan menanti masa lapang untuk membuat benda wajib, bukan. Nantilah ada masa lapang saya solat Zuhur. Tak boleh. Kalau ada masa lapang saya buat duha, tu tak apa. Ada masa lapang saya buat duha lah, ada masa lapang saya nak buat sembahyang sunat wuduk lah, ada masa lapang nak buat solat hajat, tak apa, sebab benda sunat. Tapi kalau benda wajib tak boleh. Nanti masa lapang lah saya sembahyang Zuhur, nanti masa lapang lah saya ngaji fardu ain, tak boleh. Nanti masa lapang saya ngaji fardu ain, tak boleh. Wajib memberikan masa supaya boleh menunaikan kewajipan belajar fardu ain. Tapi kalau ilmu yang jenis fardu kifayah, ya, kalau ada masa lapang nanti saya nak pergilah dengar-dengar tafsir, tak apa. Kalau ada masa lapang nanti saya nak pergi dengar-dengarlah ilmu hadis, tak apa, sebab ilmu tu fardu kifayah. Tapi kalau tauhid, fiqh, tasawuf, tajwid yang belum lepas, itu fardu ain. Itu tak boleh kata nanti masa lapang saya ngaji tajwid, tak boleh. Mesti bagikan masa supaya dapat menunaikan pengajian fardu ain tadi, tauhidnya, tasawufnya, tajwidnya, fiqhnya, mesti. Tak boleh kata nanti macam lapang saya datang belajar fardu ain, tak boleh. Salah tu. Salah tu. Tu wajib. Perkara yang diperintah oleh Allah sebagai perintah yang muktamad. Tak peduli saya ni raja, ya Allah, saya tak nak sembahyang Zuhur. Tak boleh. Kena sembahyang walaupun gaji. Kemudian sunat. Sunat ni mudah kita kata galakkan daripada Allah. Allah galakkan buat supaya masa kita terisi. Daripada masa lapang duk lepak, contohnya Allah galakkan mengisikan masa lapang kita tadi dengan benda sunat, selawat ke, istighfar ke, baca Quran ke, baca kitab yang sirah ke, ikutlah ilmu-ilmu yang fardu kifayah ke, sunat. Galakkan daripada Allah supaya kita tidak terlalu rugi, supaya masa kita tak rugi, supaya masa kita tidak berlalu tanpa kebajikan. Pada duduk termenung kat tepi jendela, termenung gitu, diisikan dengan solawat, contohnya sambil-sambil termenung, sambil dia selawat, terisi dengan pahala. Kalau tak termenung gitu, kosong lah masa gitu. Tapi kalau dia termenung sambil dia selawat, dia termenung sambil dia bertahlil, contohnya sambil dia termenung subhanallah, alhamdulillah, sambil dia duduk dalam jam, dalam kereta, dalam jam setengah jam, 45 minit, duduk saja, kosong Tapi kalau sambil tunggu jalan tu lega, contoh dia selawat, dah terisi kebajikan. Tu galakkan benda sunat. Tapi kalau tak buat, tak dosa. Tak berdosa, tak ada janjian azab siksaan bagi orang yang tak buat benda sunat. Cuma kata ulama, rugi masa. Nak duduk dalam kereta, dalam jam, duduk diam, tak berdosa, tak ada janjian azab pun. Tapi kalau diisikan dengan ibadat, berzikir, selawat, dah jadi kebajikan. Kemudian haram. Kalau wajib tadi Allah paksa buat, yang haram ni Allah paksa tinggalkan. Jadi wajib ni paksaan ni. Wajib tu paksaan. Jangan kata dalam Islam tak ada paksaan. Dalam Islam ada paksaan. Kenapa kita kata paksaan? Kerana ada ancaman azab dan denda daripada Allah. Kalau kau tak buat, tu api neraka duk tunggu. Kalau tak bayar zakat, ada api, ada azab Allah yang menanti. Menunjukkan itu paksaan. Tak buat ada denda, tu paksaan. Tapi sunat tadi tak buat, tak ada paksaan apa pun. Itu menunjukkan wajib itu paksaan daripada Allah.
Paksaan. Ikhlas tak ikhlas kena buat. Saya berasa tak ikhlas nak sembahyang Zuhur hari ni. Boleh tinggalkan tak? Macam tak ikhlas gini nak sembahyang Zuhur, macam tak ikhlas, macam nak riak aje. Macam nak riak aje, tak nak sembahyang ini. Tak boleh. Sembahyanglah dalam keadaan riak tu. Kemudian bertaubat kepada Allah. Kita ni kadang-kadang kita kena tipu, kena mainkan dengan geng-geng tu. Pak Tan tu. Pak syaitan tu lah. Dia kata kau tak payah buat, nanti kau riak, nanti kerang. Kita pun kata ya tak ya juga, nanti riak, tak payahlah. Dah kena tipu kita. Padahal benda wajib tak peduli, riak tak riak, ujub tak ujub, kena buat juga benda wajib. Kemudian bila kita sedar dan tahu yang kita buat solat tadi dalam keadaan riaknya, sombongnya, angkuhnya, contohlah, maka bertaubatlah kepada Allah. Allah akan ampunkan dosa-dosa ujub riak dalam solat tadi, dan solat kita diterima oleh Allah. Daripada kita tertipu tadi, riak aja tak sembahyang, kang asar riak lagi, tak sembahyang asar pula, kang maghrib takabur pula, tinggal pula maghrib. Maknanya kita akan meninggalkan kewajiban. Tengok dia punya perangkap, dia pandai, memang bidang dia ada master PhD dalam bidang tu, menipu kita. Kita yang tak ada ilmu macam betul benda tu, lalu kita akan ikut. Sebab pernah dulu, Ustaz, saya bukan tak nak datang kuliah, Ustaz. Apa faedah saya kalau datang kuliah kalau saya tak ikhlas? Macam betul. Apa faedahnya saya datang surau tapi kalau hati saya tak ikhlas? Bukankah ibadat ni nak kena ikhlas? Tu mengaji sekerat tak habis. Mengaji fardu ain ni wajib. Kau tak ikhlas pun kau kena datang mengaji. Sama macam solat tadilah, wajib. Kau tak ikhlas pun kau kena solat. Kemudian bertaubat kepada Allah. Macam tu cara dia. Patutlah duduk. Rupanya ikhlas tak datang-datang lagi. Tunggu ikhlas datang. Ikhlas tu sendiri kita kena cari. Ikhlas ni dia takkan datang. Dia takkan datang ketuk pintu rumah kita. Ikhlas ni kita kena cari, kena usaha cari ikhlas tadi, iaitu dengan kefahaman. Ngaji tasawuf tu, tu ilmu tasawuf tu peranan dia nak menghasilkan keikhlasan dalam hati dalam ibadat ni. Nak macam mana nak menolak ujub, riak, takabur supaya hasil ikhlas dalam hati. Tu dalam ilmu tasawuf. Kita tak nak belajar macam mana nak dapat ikhlas tadi. Tunggulah kita kat muka pintu tu, kekejap jengah, mana ikhlas tak sampai-sampai ni. Kena belajar. Dia akan jumpalah ikhlas tu. Duduk, Assalamualaikum, salam, siapa tu? Ikhlas. Datang dah ikhlas dah. Lah ni pergi surau. Ikhlas dah datang dah. Ada juga pasien macam tu. Jangan ditipu. Jangan tertipu. Mari ngaji. Mari ngaji. Supaya puak-puak tu tak ada can nak tipu kita. Dia bukan main marah dengan kita ni. Kau belajar ni. Habis aku kata dia. Kalau selalu ni aku boleh tipu-tipu, ni payah sikit lah. Dia dah belajar, dia dah tahu, dia dah faham selok-belok syaitan macam mana. Maknanya dia akan berwaspada, dia akan berhati-hati. Sebab tu di antara golongan yang paling dibenci oleh setan atas dunia ni orang belajar agama. Sangat dibenci sungguh. Tak dapatlah nak jadi ulam-ulaman dia. Kalau tak dia petik jari je kena kita, tapi kalau belajar payah dia. Lepas seko datang tak jalan, datang lagi seko tak jalan, tu kelebihan ilmu tu. Kemudian muamalah dan sebagainya. Bermula undang-undang Allah Ta'ala itu 5. Yang pertama wajib, yang kedua sunat, yang ketiga haram. Jadi yang haram ni Allah paksa tinggal. Tak boleh buat. Walau setinggi apa pun pangkat darjat dia, orang nombor 1 paling kaya dalam alam semesta ni contohnya, dia nak buat minum arak contoh, nak minum, tak boleh. Orang tak nampak, tak boleh. Kalau buat ada ancaman azab daripada Allah. Jadi haram ni Allah paksa tinggal. Paksaan daripada Allah supaya meninggalkan. Ikhlas tak ikhlas kena tinggalkan benda tu. Seronok tak seronok kena tinggalkan. Itu benda haram. Jadi banyaklah benda haram tu, banyak benda haram macam-macam. Benda haram yang zahir, benda haram yang batin. Ni dalam ni pun ada benda-benda haram ni. Ni kena buang. Haram simpan dendam. Selagi ada dendam dalam hati tu, maknanya kita sedang bersifat dengan haram. Buat benda haram.
sangka jahat, haram, ni nak kena buang ni, nak kena cari apa lagi benda haram yang ada dalam hati kita. Kita kena kenal, kena cari ubat ni, penyembuhnya, supaya kita dapat buang daripada hati kita. Jangan ada benda haram, ataupun jangan hati kita mengamalkan benda haram. Seperti mana anggota kita, contohnya kita dah dapat jaga anggota kita daripada benda haram, dah tinggalkan benda haram zahir, tugasan yang lain yang lebih penting, tinggalkan benda haram yang ada dalam hati, kena buang juga, supaya diseiring zahir batin tadi taat kepada Allah. Dan makruh ni perkara yang tidak disukai oleh Allah, tapi dia tak sampai ada ancaman azab. Dia tak sampai ada ancaman azab, siksaan, tak ada. Cuma buat benda tu Allah tak seronok dengan kita. Mudah nak faham. Kalau buat benda tu tak dosa, tapi Allah tak seronok dengan kita, tak redha, Allah tak suka. Tak suka. Banyak benda makruh pun banyak benda makruh ni, bukan makan bawang aja banyak benda makruh. Contohnya makan benda-benda yang menjadikan mulut kita bau tak sedap, tu makruh. Sembang kosong lebih-lebih, makruh. Dalam solat tak baca surah, makruh. Banyak benda makruh. Disunatkan baca surah selepas Fatihah, kita baca Fatihah je, tak nak baca surah, makruh. Kemudian harus ni makna sesuatu perkara yang dibebaskan oleh Allah. Nak buat silakan, tak nak buat silakan. Tak ada janjian pahala dan tak ada janjian azab, siksaan. Itu benda harus. Benda harus. Kalau yang wajib tadi buat dapat pahala, tinggal dosa. Benda sunat buat dapat pahala, kalau tak buat tak ada dosa, benda sunat. Haram buat dosa, tinggal dapat pahala benda haram. Kalau tinggalkan benda haram kerana Allah, dapat pahala. Buat yang Allah suruh pun dapat pahala. Tinggalkan benda yang Allah larang kerana Allah, sebab Allah suruh aku tinggalkan benda ni, maka aku tinggalkan benda ni kerana Allah, bukan sebab tak mampu. Dah aku tinggalkan sebab Allah suruh tinggalkan. Maka dapat pahala dia meninggalkan benda haram. Tapi kalau meninggalkan benda haram terpaksa, itu tidak dapat pahala, tapi setidak-tidaknya dia selamat daripada dosa. Dia tak minum arak hari ni sebab kedai tutup, contoh. Kedai tutup. Jadi dia tak minum arak itu, dia meninggalkan minum arak hari itu. Tapi adakah dia ikhlas meninggalkan minum arak? Dah, dia terpaksa meninggalkan benda haram hari itu sebab kedai tutup, ataupun harga dah naik 20 sen, tokek tak boleh sembang. Ni dah diskaun. Tak boleh. Harga dah mahal sekarang. Jadi dia tak minum hari itu. Dapat pahala tak? Tak dapat, sebab bukan ikhlas meninggalkan dia. Itu benda haram. Adapun makruh dah, nak buat silakan, tak nak buat silakan. Tidur harus. Tidur yang nama tidur tu harus, tak dapat pahala tidur. Lepas tu kalau jaga dosa, tak. Lepas tu macam tu lah. Tapi benda harus ni, kalau ada hubung kait dengan benda yang sebelum tadi, benda harus contoh tidur ada hubung kait dengan wajib, maka tidur jadi wajib. Kalau tidur ada hubung kait dengan haram, maka tidur jadi haram. Kalau tidur ada hubung kait dengan benda sunat, maka tidur jadi sunat. Contoh, saya tidur sebab apa? Niat saya nak tidur supaya malam nanti saya boleh melakukan amal ibadat yang sunat-sunat. Maka pada waktu tu tidur saya hukumnya sunat, dapat pahala. Makna tidur dia tu ibadat dah tu, sebab dah diniatkan untuk ibadat. Ataupun saya tidur sebab nak pergi mencuri malam ni, takut nanti kan ngantuk tak perasan polis sampai, jadi saya pun tidur lah, supaya menolong perbuatan saya nak mencuri malam ni. Apa hukum mencuri? Haram. Maka tidur dengan niat nak menolong perbuatan maksiat saya, tidur saya tu haram hukum. Kalau saya mati dalam tidur tu, saya mati sedang buat benda haram. Boleh faham tak tu? Jadi asalnya harus. Tapi kalau dikaitkan, aku nak tidur sebab malam kan nak ibadat, maka tidurnya ibadat. Aku tidur sebab malam karang nak mengumpat, contohnya. Jadi tidurnya
haram. Kiaslah yang lain-lain. Aku nak tidur sebab sekarang ni mengantuk, supaya nantikan malam aku boleh, aku tak sembahyang isyak lagi, jadi aku nak tidur sekejap supaya nantikan boleh menunaikan sembahyang isyak, maka tidur dia wajib pada waktu tu. Kiaslah yang lain, makan ke, berjalan ke, semuanya harus asalnya. Tapi kalau bersangkut paut dengan benda sunat, dia jadi sunat. Kalau sangkut paut dengan benda haram, dia jadi haram. Kiaslah yang lain-lain. Nanti sampai bab dia, insya-Allah. Maka tiap-tiap daripada apa kerja manusia itu, maka tiap-tiap daripada apa kerja, apa urusan, apa gerak-geri manusia itu tidak keluar, tidak terlepas, tidak tersuku, tidak terasing daripada salah satu daripada 5 undang-undang yang tersebut itu. Pendek katanya, apa sahaja perbuatan kita, gerak-geri kita, semuanya berada di dalam undang-undang Allah. Tak ada kata satu ketika saya ni tak ada kena-mengena dengan undang-undang Tuhan. Tak ada. Bohong itu fahaman sesat. Itu fahaman yang salah. Gerak kita, diam kita, bangun kita, bercakap kita, semua ada undang-undang ni. Contoh sekarang ni kita sedang duduk dalam undang-undang wajib. Sekarang ni. Undang-undang wajib kita sedang. Kan kita duduk saja, duduk saja, harus. Duduk sembang-sembang, bual-bual kosong. Harus. Tapi kalau bual-bual benda mengumpat, jadi haram bual-bual. Ikutlah. Maknanya tak ada satu ketika yang kita tak ada hubung kait dengan hukum hakam Allah dah. Tak ada. Jadi hati-hati dengan fahaman-fahaman yang menyimpang ni. Yang mengadakan, yang memfatwakan sesuatu perkara kerana kepentingan. Jangan. Dalam bab ni kita tak ada hukum hakam Allah. Dalam bab ni tak ada hubung kait dengan dosa pahala. Jadi kita bebas. Auzubillah. Jangan. Agama nak disukukan daripada kehidupan kita. Jangan. Itu fahaman sesat yang boleh merosakkan akidah. Jangan. Tersebut dinamakan dengan hukum-hukum syarak. Jadi apa saja urusan kita mesti ada undang-undang. Mesti. Yang dinamakan akan dia dengan hukum-hukum syarak ataupun hukum-hukum taklifiyah, yang lagi akan datang menyebut akan dia di dalam huraian hukum-hukum syarak, insya-Allah. Maka nyatalah pula daripada huraian ini atau bahawa pengenalan agama itu ramainya orang-orang yang tidak mengenal, yang tidak memahami agama, hanya pandai menyebut, pandai menulis juga dengan dalilnya. Maksudnya faham daripada takrif definisi agama itu bermaksud undang-undang yang datang daripada Allah dan sebagainya. Orang yang mengamalkan undang-undang ini dinamakan orang Islam. Jadi faham daripada situ, ramai di antara kita ni manusia ni yang tak faham sebenarnya dengan agama tu. Ramai yang tak faham lagi sebenarnya. Walaupun perkataan agama ni selalu disebut hari-hari agama, tapi hakikatnya tak faham lagi. Mana dalilnya? Mana bukti yang mengatakan ramai yang tak faham? Ni dalilnya. Ramai orang yang tidak menurut undang-undang agama yang tersebut. Maka contohnya seperti mana? Setengahnya sembahyang saja, puasanya tidak. Dipilih-pilih. Sembahyang dia buat, puasa dia tak buat. Padahal sembahyang pun wajib, puasa pun wajib. Tu bukti tak faham lah tu. Kalau dia faham, aku kena sembahyang sebab wajib, aku kena puasa sebab wajib. Ataupun dia cari nafkah halal saja, menuntut ilmu fardu ain dia tak nak buat. Padahal mencari nafkah halal pun wajib, menuntut fardu ain pun wajib. Dia tak akan pilih-pilih. Dan setengahnya sembahyang, puasa, menunaikan haji, tidak mengeluarkan pula zakat. Zakat pula dia tak nak keluarkan, padahal dia wajib mengeluarkan zakat. Dan bermacam-macamlah berlakunya, macam-macam hal, macam-macam PL, macam-macam PL. Itu semua punca daripada tidak faham apa itu agama. Ada kalanya membuat yang sunat-sunat juga, tidak yang wajib. Amalan sunat buat, amalan wajib tak nak. Tarawih pergi, penuh surau, sampai panggil rela jaga kereta. Ramainya orang sembahyang tarawih. Padu ain tak ngaji. Padu ain dekat surau tu ngaji PK tauhid tak nak datang pula. Tarawih penuh. Sampai bentang tikar ke atas jalan tu. Punya ramai tarawih. Padahal sunat je pun. Tarawih kan sunat. Dosa tak sembahyang tarawih? Tak, tapi tak belajar padu ain. Jadi kita tengok fenomena ni. Penuh surau tarawih.
Fardu ain, nak belajar bab semayang, cara puasa, tak ada orang tak nak belajar. Tapi semayang sunat ramai. Tu nak kena baiki. Semuanya itu daripada sebab tidak mengenal agama. Itu semua sebab tak faham agama tu apa sebenarnya. Kalau begitu, hendaklah kamu, kita semua ni, khususnya saya sendiri, hendaklah kamu, kita semua ni mempelajari akan dia. Belajarlah agama ni, ambil tahulah akan dia dengan bersungguh-sungguh. Jangan main-main, bersungguh-sungguh belajar agama ni sehingga mengenal akan dia, supaya kita kenal dan faham apa itu agama dan dapat kita tunaikan seperti hak yang diperintah oleh Allah. Habislah, wallahu a'lam. Dan kejadian agama akan datang insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqih ahlana wa qarabat lana fi dinina ma'al kutul unsa wa dzakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum. InsyaAllah. Puasa macam biasa nanti macam biasa kan? Tapi air tak adalah kan? Boleh kan? Suruh InsyaAllah. InsyaAllah.